Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Saya Syahril Sarafuddin. Dan saya Nur Mazalina Muhammad Nur. Kita lihat paparan utama malam ini. Tindakan Nurul Izzah bertemu Jaisal Kiram, PDRM buka kertas siasatan. Jamin kelancaran proses bantuan banjir. Pengerusi NFC bebas semua pertuduhan pecah amanah. Polis Diraja Malaysia PDRM telah membuka kertas siasatan di bawah Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA dan Seksyen 124 Kanun Keseksaan berhubung tindakan Naib Presiden PKR Nurul Izzah Anwar yang bertemu anak perempuan Jamalul Kiram III. Beliau akan dipanggil untuk memberi keterangan dalam masa terdekat. Lebih 90 laporan polis telah dibuat di seluruh negara berhubung tindakannya bertemu Jaisal H. Kiram. Dan kita pun telah berhubung dengan pihak Nurul Izzah untuk memanggil beliau untuk dirakamkan percakapan. Ya. Tapi setakat hari ini kita masih gagal berjumpa lagi kerana komitmen beliau dengan tugas-tugas harian. Jadi kita keep on communicating dengan dia untuk dapatkan masa yang sesuai bagi kita merakamkan percakapan dia. Berikutan pertemuan dengan Jaisal itu juga, ahli-ahli Dewan Undangan Negeri Sabah berpendapat tindakan mengharamkan Nurul Izzah memasuki negeri itu wajar dilakukan. Permintaan itu dikemukakan beberapa ahli Dewan Undangan Negeri ketika sidang DUN Sabah hari ini. Menurut Adun Tunku, Datuk Muhammad Suhaili Said, tindakan mengharamkan Nurul Izzah memasuki Sabah wajar dikenakan berikutan tindakan beliau yang tidak sensitif dengan perasaan rakyat Sabah. Pertemuan itu katanya bukan sahaja mengguris hati rakyat Sabah, malah tidak menghormati keluarga wiranegara yang terkorban dalam insiden pencerobohan pengganas Sulu di Kampung Tan Duo Lahad Datu pada Februari 2013. Gesaan itu turut disokong Adun Sindumin, Dato' Ahmad Bujang, juga adun-adun dari Parti Pembangkang di Sabah. Presiden Angkatan Perubahan Sabah APS, Dato' Sri Wilfred Bumpuring, menyifatkan Nurul Izzah sebagai pengkhianat negara. Nurul Izzah gagal memberi penjelasan yang baik berkaitan hubungan beliau dengan anak perempuan bekas Ketua Kumpulan Bersenjata Sulu yang boleh mencetuskan keadaan yang mengancam keselamatan negara. Untuk itu, beliau perlu bertanggungjawab sepenuhnya atas perbuatannya. Jelas Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, Datuk Seri Ahmad Syabir Cik, Nurul Izzah tidak sensitif kepada perasaan mereka yang menjadi mangsa dan terlibat dengan insiden pencerobohan Lahad Datu di Sabah. Saya kira minta maaf saja tidak mencukupi. Sebagai seorang pemimpin dan sebagai seorang pemimpin kanan pada parti yang bercita-cita untuk menerajui negara ini, ianya amat tidak bertanggungjawab sekali. Dan saya kira sebagai ahli parlimen, beliau perlu menjelaskan perkara ini di Parlimen kerana perbuatan beliau itu adalah merupakan perbuatan yang tidak sepatutnya dilakukan pada seorang yang berada di kalangan pembuat undang-undang dan dasar dalam negara kita. Datuk Seri Ahmad Syabir juga menegaskan pertemuan dengan seseorang yang dikaitkan dengan kumpulan pengganas sudah mencapai tahap keterlaluan dan di luar norma amalan berpolitik. Banjir masih lagi melanda di dua negeri iaitu Perak dan Selangor. Menurut portal Banjir Majlis Keselamatan Negara, Perak mencatat peningkatan jumlah penduduk dipindahkan iaitu seramai 401 orang daripada 103 keluarga. Manakala Selangor seramai 601 penduduk dipindahkan. Di hilir Perak, 27 keluarga ditempatkan di dua pusat pemindahan iaitu di Sekolah Kebangsaan SK Cangkat Jong dengan 73 orang dari 20 keluarga, manakala 29 orang lagi di SK Pengkalan Ara. Di Kerian, pusat pemindahan SK Cangkat Lobak
menempatkan 104 penduduk terjejas banjir dari 24 keluarga, manakala 60 orang dari 18 keluarga di SK Bukit Merah. Di Sekolah Agama Rakyat Kampung Padang Serai, Manjung pula, seramai 80 penduduk terjejas banjir ditempatkan di situ. Sementara di Kuala Kangsar juga satu pusat pemindahan dibuka di Dewan Orang Ramai Kampung Tok Sirat dengan 52 penduduk. Di Kuala Selangor pula, seramai 601 penduduk terjejas banjir dipindahkan di 7 pusat pemindahan. Pusat pemindahan SK Parit Mahang paling ramai iaitu 388 penduduk dari 72 keluarga. 61 penduduk masih berada di Balai Raya Kampung Bukit Kucing, 35 di Bukit Cerakah, 34 orang di Kampung Bukit Hijau, masing-masing 29 orang di Masjid Nurul Hidayah, Simpang 3 dan Surau Ladang Taun Mi. Manakala Balai Raya Kampung Asahan menempatkan 25 penduduk dari 6 keluarga. Banjir di Kuala Selangor dijangka bertambah buruk dengan fenomena air pasang besar dijangka bermula hari ini sehingga Ahad depan ditambah dengan kadar hujan yang tinggi. Sementara itu, bermula tahun ini, tugas pengurusan bencana negara tidak lagi di bawah Majlis Keselamatan Negara MKN. Sebaliknya, tanggungjawab itu diselaras Jawatankuasa Khas Kabinet seperti mana yang diputuskan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sehubungan dengan itu, 5 perkara utama ditetapkan sebagai menjamin kelancaran proses bantuan kepada penduduk terjejas banjir. Jadi 5 perkara ini harus dijadikan sebagai elemen penting untuk kita. Innamal a'malu binniyah. Niat kita dalam kita menterjemahkan usul-usul kita. Dan saya harap dengan langkah baru yang kami berdua ambil dengan agensi yang telah ditubuhkan, dengan kerjasama semua ahli-ahli parlimen tanpa mengira parti, dan juga dengan ADUN dan beberapa kerajaan yang lain, inilah langkah strategi lautan biru yang paling berdaya insya-Allah di Malaysia ini atas kerjasama. Jawatankuasa Kabinet ini dikawal selia di bawah Jabatan Perdana Menteri yang diketuai Zaitun Abdul Samad dengan penyelarasan bersama jabatan lain termasuk JPAM, Polis serta Bomba dan Penyelamat. Bercakap selepas sesi taklimat pelan pengurusan bencana banjir kepada ahli parlimen dan pegawai daerah di Ibu Negara, beliau menegaskan SOP yang akan diguna pakai adalah mengikut kawalan arahan Majlis Keselamatan Negara 20. Sesi taklimat hampir sejam dibuat Datuk Seri Ahmad Syabir Cik dengan memberi beberapa penambahbaikan diperkenalkan semasa menghadapi bencana tersebut. Turut hadir Datuk Seri Dr. Syaidan Kazim selaku Ahli Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negara. Bermula hari ini, dijangkakan fenomena air pasang besar berlaku di Selat Tebrau selama 7 hari. Sehubungan itu, Majlis Bandaraya Johor Bahru MBJB bersiap sedia dengan menempatkan anggotanya untuk bertugas 24 jam sepanjang jangkaan fenomena dengan ketinggian air laut antara 3.5 meter hingga 4.7 meter. Pegawai Perhubungan Awam MBJB Muhammad Firdaus Abdul Hamid ketika dihubungi memaklumkan 9 anggota ditugaskan secara bergilir untuk pemantauan dan sentiasa berjaga-jaga. Pemantauan utama di 3 pintu air iaitu di Sungai Chad, Sungai Segat dan Jalan Air Molek. Langkah itu perlu sekiranya berlaku hujan lebat berterusan semasa air pasang besar yang boleh menyebabkan berlaku banjir terutama di kawasan pusat bandar dan kawasan rendah berhampiran tepi pantai atau sungai. Sehubungan itu, pihak MBJB meminta kerjasama awam serta penduduk yang berada di kawasan terlibat lebih bersedia dan berwaspada sepanjang tempoh fenomena air pasang besar. Dalam pada itu, Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas akan memperuntukkan RM1 juta sebagai persediaan membantu anggota Pertubuhan Peladang Kawasan PPK seluruh negara yang terjejas banjir tahun ini. Pengerusinya, Datuk Seri Saipul Bahari Suib berkata, tumpuan diberi kepada negeri-negeri yang sentiasa dilanda banjir khususnya Kelantan, Kedah, Johor dan Pahang bagi meringankan beban. Jelasnya, semua PPK, Pertubuhan Peladang Negeri PPN dan Pegawai Pertanian perlu memberi laporan banjir di tempat masing-masing supaya semua keperluan dapat ditempatkan di satu pusat pengumpulan termasuk logistik disusun sebelum diagih kepada penduduk terjejas. Beliau juga menasihatkan petani yang mengusahakan sawah padi agar menuai hasil yang sudah matang dengan kadar segera sebelum musim tengkujuh bertambah buruk bagi mengelak mereka mengalami kerugian besar.
Sementara itu, Jabatan Pertahanan Awam JPAM bersedia untuk menggerakkan 13,000 anggota sukarelanya yang aktif di seluruh negara pada bila-bila masa bagi menghadapi banjir. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan JPAM, Zainun Saleh, selain membekukan cuti para anggotanya, JPAM turut membuat persediaan rapi aspek logistik. Ini berikutan JPAM yang bertindak sebagai pelaksana di bawah Agensi Pengurusan Bencana Negara memegang tanggungjawab penting dalam memastikan penyelarasan bantuan. Dan bantuan ini seperti yang saya sebutkan tadi, bukan saja mereka turun membantu di peringkat bencana, tapi bantuan di segi material, di segi peralatan, di segi pembahagian makanan dan sebagainya. Yang ni yang kita tak semestinya mereka pergi nak membantu. Mereka jadi penyumbang. Zainun terdahulu menghadiri Majlis Pemakaian Pangkat dan Penyampaian Watikah Pegawai Bersekutu JPAM. Pengarah Kesihatan Kelantan, Datuk Dr. Ahmad Razin Ahmad Mahir antara yang dilantik sebagai Kolonel Bersekutu bersama 19 pegawai lain. Cuti semua pegawai dan anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Kedah dibekukan sebagai persediaan menghadapi banjir. Bagaimanapun, cuti akan diluluskan kepada pegawai dan anggota yang mempunyai hal kecemasan. 780 anggota dan pegawai bomba dan penyelamat negeri bersama 46 pasukan sukarelawan kini berada dalam keadaan siap siaga untuk digerakkan pada bila-bila masa. Sebagai strategi mempercepat tindakan, pihak bomba dan penyelamat akan memasang khemah untuk dijadikan pos bomba di kawasan-kawasan yang dilanda banjir. Mempunyai 52 biji buah bot yang siap sedia di balai-balai bomba. Semua balai-balai bomba ditempatkan, ada 2-3 biji, ada 3 biji, ada 4 biji, ada 2 biji, tengok keadaan, tengok tempat. Dan kita ada standby lori bagi setiap zon. Lori ni setiap zon kita yang permanent standby lori untuk banjir ni kita ada standby 6 buah lori yang boleh muat 5 dan 3 tan lah. Beliau menyatakan demikian selepas taklimat pengasingan sisa pepejal di punca di Alustar. Walaupun hampir setahun telah berlalu, bencana banjir besar yang berlaku di Kelantan masih memberi kesan kepada penduduk terjejas. Bagi warga emas Sainah Mat Isa, 60 tahun selepas hilang tempat tinggal, dalam bencana itu mereka sekeluarga terpaksa mengharungi musim tengkujuh dalam sebuah madrasah lama. Madrasah lama ini turut dihuni bersama suami, seorang anak dan cucunya sejak awal tahun lalu selepas rumah mereka musnah dihanyut banjir. Berikutan keadaan madrasah yang serba kekurangan, tiada persiapan menghadapi banjir dibuat keluarga ini. Nak siap-siap gapo lagi muka kita duduk pun gitu ke. Tak ada gapo nak siap agan kita kata muka memek apa ni duduk pagi tu dah ke muka situ memek tak kena banjir pun. Macam kita duduk rumah kita dulu ni kita memek takut lah. Tanah utuh apa ke. Kalau hujan lebat kan jadi kita tu jadi apa ni kata panik jadi jadi tak ada nak mikir. Tadi kita mikir pun gitulah muka dia mau hujan rebak ke apa takut atas turun apa. Macam duduk tunggu gitu ke. Tunggu kata tunggu dalam gelap. Nanti rasa. Tu je. Tak tahu nak gapo. Tak boleh nak buat. Nak apa ni nak pindah mana? Bencana banjir tahun lalu telah menyaksikan kampung Limau Kasturi, kawasan paling teruk terjejas banjir di Gua Musang apabila lebih 100 rumah musnah dan rosak. Undang-undang mengenai dasar air negara bakal digubal Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar bagi membolehkannya diguna pakai semua negeri. Bagaimanapun perkara mengenainya masih di peringkat awal dan dijangkakan dibawa ke Parlimen selewatnya hujung tahun depan. Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar mengakui ia digubal bagi merealisasikan kehendak dasar air negara yang kini berhadapan dengan pelbagai kekangan pelaksanaan. Apa yang kita lihat di sini ialah correlation atau hubung kait di antara International Conference dengan dasar air negara dan penggubalan undang-undang untuk semua negeri guna pakai. Kalau tidak pun daripada sudut secara detailnya,
kurang-kurang secara dasar umumnya diguna pakai oleh pihak negeri. Beliau sebelum itu menyempurnakan persidangan antarabangsa sumber air ICWR 2015 kali ketiga di Langkawi. Persidangan dilihat relevan dan penting kepada negara kerana disertai pakar, ahli akademik, jurutera dan pembuat polisi seluruh dunia. Secara tidak langsung membolehkan perkongsian pengalaman, bertukar idea dan membentangkan kajian yang telah dibuat sebelum ini bagi menyokong dan membantu melaksanakan dasar berkenaan. Dalam majlis yang sama, beliau turut melancarkan buku UNESCO bertajuk Technical Report on Strategic Water Management International Experience and Practices, mengangkat tema penyelesaian mampan terhadap perubahan global, cabaran kepada air dan keselamatan alam sekitar. Persidangan selama 2 hari ini disertai 130 peserta daripada 40 negara. Kali terakhir persidangan itu yang juga diadakan di Langkawi adalah pada 2012. Pengerusi National Feedlot Corporation NFC, Datuk Dr. Muhammad Saleh Ismail dibebaskan sepenuhnya daripada semua pertuduhan termasuk pejah amanah membabitkan 49.7 juta ringgit yang dihadapinya. Hakim Mahkamah Session Nur Syaridah Awang membuat keputusan itu selepas membenarkan permohonan peguam Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah yang mewakilinya mengemukakan representasi kepada Jabatan Peguam Negara September lalu. Dalam permohonan itu, Tan Sri Muhammad Syafiee memohon supaya Jabatan Peguam Negara menarik balik semua pertuduhan yang dihadapi pengerusi NFC itu berdasarkan Seksyen 254 Kanun Tata Cara Jenayah. Surat representasi itu termasuk bukti yang menunjukkan bahawa tiada penyalahgunaan pinjaman atau pecah amanah. Ia juga mendedahkan bahawa wang 250 juta ringgit itu merupakan pinjaman komersial dan bukannya geran daripada dana awam, manakala pembayarannya dibuat tepat pada masanya. Hartanah tersebut bukan dibeli untuk tujuan peribadi beliau, sebaliknya dibeli oleh sebuah anak syarikat NFC sebagai satu pelaburan untuk NFC berdasarkan terma dan syarat dalam perjanjian pinjaman. Kredibiliti Malaysia selaku pengerusi ASEAN tahun ini lebih menyerlah apabila berjaya membangkitkan isu keselamatan di Laut Cina Selatan. Pengarah penerbitan Universiti Teknologi Malaysia UTM Skudai, Profesor Dr. Madya Kasim Tukiman berkata, wajar bagi Malaysia selaku tuan rumah membangkitkan perkara itu demi menjaga hubungan diplomatik antara negara-negara lain. Kita kena ingat bahawa Laut Cina Selatan, terutama di pantai timur Semenanjung Malaysia dan juga pantai berhampiran Sabah dan Sarawak, merupakan kawasan yang sangat strategik dari segi kegiatan gas dan petroleum. Kalaulah tragedi yang kita tak ingini berlaku di Laut Cina Selatan, kalau itu berlaku tentu memberi implikasi besar kepada industri gas dan petroleum di Malaysia. Dan kalau itu berlaku maknanya sumber ekonomi negara yang selama ini banyak dibantu membangunkan ekonomi negara akan terencat. Dan kalau turut disentuh kehadiran Presiden Amerika Syarikat Barack Obama dalam persidangan turut membantu mencapai persepakatan membabitkan isu keselamatan di Laut Cina Selatan itu. Dan malah satu yang menarik perhatian apabila China yang selama ini begitu tegar dengan pendiriannya untuk memastikan Laut Cina Selatan dikuasai oleh negara China, tetapi apabila kedatangan Presiden Obama, sekurang-kurangnya pada hemat saya, dia telah meredakan ketegangan tersebut. Gagasan Generasi Progresif Next Gen akan bekerjasama dengan Persatuan Perusahaan Kecil dan Sederhana SME Malaysia untuk meningkatkan keupayaan usahawan muda. Jelas Presiden SME Malaysia Michael Kang, antara langkah yang akan diambil memanfaatkan kewujudan pasaran bersepadu ASEAN bermula Januari tahun depan. Ia bagi memastikan usahawan muda mendapat manfaat daripada komuniti pasaran ekonomi ASEAN yang luas menerusi peningkatan ekspor. We export only 19%. Our master plan by 2020, we need to hit 25%. It's very important. To hit 25%, we only 4 years left, only 4 years. So to hit 25% is not easy. This is why we have to go down to Turun Badang and to find all those good products, Kampung King, to come out, to educate them, bring their products. We go for trade mission, participate in exhibition, go to ASEAN market, move in and increase the export from 19 to 25% by 2020.
Jelaskan jika perjanjian perkongsian Trans-Pasifik TPPA ditandatangani, ia akan menyediakan lebih banyak peluang pasaran. Namun beliau menasihatkan usahawan tempatan untuk meningkatkan usaha dalam membina keupayaan kerana pasaran yang lebih besar juga akan menimbulkan persaingan yang lebih sengit. Bila ditemui selepas majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU dengan NextGen. Sementara itu, bagi mempersiapkan tenaga kerja di Malaysia menghadapi pelaksanaan perjanjian perkongsian Trans-Pasifik TPPA. Majikan di Malaysia disaran mempergiatkan program bagi meningkatkan kemahiran dan produktiviti pekerja masing-masing. Pengarah Eksekutif Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia, Datuk Syamsuddin Bardan berkata, TPPA akan memberi kebebasan kepada syarikat luar untuk memasuki pasaran Malaysia. Justru, syarikat tempatan perlu bersedia untuk menghadapi saingan yang lebih sengit. We need to be competitive, and in order to do that, of course, we don't have to have so many people producing our goods. We need to reduce the number of people producing our goods, but at possibly use higher technology, use more machine, automated machine, so that we can be competitive in that sense. Yeah, we can control our costs. Beliau ditemui pada sidang media sempena pelancaran laporan kaji selidik kadar gaji eksekutif dan bukan eksekutif bagi tahun 2016. Peratusan kenaikan kadar gaji bagi pegawai eksekutif dijangka menurun sebanyak 5.57% tahun depan berbanding 5.97% tahun ini. Namun, peratusan kenaikan gaji bagi golongan bukan eksekutif dijangka meningkat sebanyak 5.51% berbanding 5.44% ketika ini. Rundingan penggabungan antara Bank Muamalat Malaysia Berhad dan Malaysia Building Society Berhad MBSB berjalan lancar. Menurut pengerusi Bank Muamalat Tan Sri Dr. Munir Majid, kumpulan kerja telah dibentuk melibatkan kedua-dua pihak. We still got to go back to Bank Negara to report what has been achieved by the end of this year, after which then it will go into the next phase. Bila ditemui media pada pelancaran program kembali ke sekolah anjuran Bank Muamalat di Ibu Negara, Bank Negara telah meluluskan perbincangan penggabungan antara Bank Muamalat dan MBSB pada 30 September lalu. Jika penggabungan ini berjaya, ia akan mewujudkan bank Islam terbesar di Malaysia melibatkan aset bernilai 60 bilion ringgit. Agroteknologi Pembangkit Transformasi, tema sambutan Hari Peladang Penternak dan Nelayan Peringkat Kebangsaan 2015 yang bakal berlangsung di Kota Samarahan, Sarawak. Penganjurannya menjadi fokus utama berkaitan pentingnya penggunaan teknologi moden dalam sektor peladangan, penternakan dan akuakultur bagi mengukuhkan lagi produktiviti. Karnival kali ini juga bakal menyerlahkan potensi Sarawak dalam konteks pertanian dan industri asas tani. Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, Datuk Seri Ahmad Syabir Cik mengakui golongan muda berperanan penting untuk menjadikan bidang pertanian dan perikanan sebagai salah satu sumber pendapatan dan bidang kerjaya. Sambutan Hari Peladang, Penternak dan Nelayan Peringkat Kebangsaan dianggap sebagai satu karnival yang besar dan penting untuk mengetengahkan idea-idea inovasi kepada kumpulan sasaran. Fokus yang lainnya ialah tentang soal teknologi dalam pertanian. Terdapat banyak kaedah-kaedah yang menggunakan teknologi moden. Kadang-kadang orang tak tahu kita sekarang ni sedang membuat eksperimen melalui MADI dan sebagainya untuk menggunakan teknologi RFID misalnya. Jadi ianya adalah merupakan karnival besar yang harus disertai oleh bukan sahaja orang Sarawak, tapi kalau kata-kata ujung minggu ni kita nak travel mana-mana, daripada pergi ke negeri lain 1.5 jam kita turun ke Kuching, kita pergi ke Kota Samarahan. Saya percaya orang berduyun-duyun di sana dan kemudahan-kemudahan disediakan, ada bas, shuttle dan sebagainya. Sambutan pada 27 November sehingga 3 Disember ini akan diisi dengan aktiviti pameran dan jualan. Selain itu, 400 ruang pameran dan 200 spesies ternakan akan turut dipamerkan dalam karnival berkenaan. Perhimpunan Pergerakan Sayap UMNO, pemuda, wanita dan puteri akan dirasmikan oleh ketua masing-masing. Keputusan itu diambil dalam mesyuarat majlis tertinggi berikutan cadangan daripada ketiga-tiga sayap berkenaan.
Maknanya baik dan mengikut perjalanan yang boleh melihat pada suasana yang positif, maka antara kesan yang kita buat bahawa persidangan wanita, pemuda dan puteri akan diresmikan oleh ketua sayap masing-masing. Jadi tidak ada peresmian berasingan, tapi akan berlangsung peresmian dan diresmikan oleh ketua sayap masing-masing sebab ini diputuskan atas cadangan daripada sayap masing-masing. Sayap masing-masing bawa cadangan dalam mesyuarat bahawa itulah kehendak mereka dan Majlis Tertinggi menghormati kehendak mereka. Majlis Tertinggi UMNO juga membuat keputusan Ketua Wanita Bahagian Gopeng Hamidah Osman dipecat daripada jawatan kerana melanggar disiplin parti. Perkara itu diumumkan Presiden UMNO Datuk Seri Najib Tun Razak dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Tertinggi UMNO di bangunan sementara Parlimen. Suara memutuskan bahawa Datuk Hamidah Osman, Ketua Wanita UMNO Bahagian Gopeng dipecat ya, daripada jawatan dan keahlian sebagai ahli UMNO atas pelanggaran disiplin. Datuk Seri Najib mempengerusikan mesyuarat Majlis Tertinggi UMNO tepat jam 6 petang tadi. Mesyuarat MT ini pertama kali diadakan di luar yang lazimnya diadakan di Ibu Pejabat Bangunan UMNO di Menara Dato' On PWTC. Mesyuarat MT kali ini bagi membincangkan persiapan Perhimpunan Agung UMNO pada 8 hingga 12 Disember depan. Mesyuarat diadakan di bangunan sementara ini juga untuk memberi kemudahan kepada ahli MT UMNO yang rata-rata adalah ahli Parlimen. Sebab pejabat parlimen, sebab kita perlu dekat dengan Dewan Parlimen. Kalau ada pengundian belah bagi, maka kita boleh pastikan kehadiran ahli-ahli parlimen kita. Jadi tidaklah sesuatu yang luar biasa dan parti-parti pembangkang pun mengadakan pertemuan dan mesyuarat mereka di pejabat-pejabat di kawasan parlimen. Bersikap lebih terbuka dan menghargai serta mengiktiraf pandangan pelbagai pihak luar parti. Konvensyen Pemberkasaan Agenda Ummah 2015 dianjurkan UMNO. Penganjuran sempena Perhimpunan Agung UMNO bulan depan antara lain untuk mendapatkan maklum balas pihak ketiga bagi menyumbang proses penambahbaikan jawatan kuasa usul. Konvensyen ini untuk diangkat sebagai satu perbincangan yang kita nak buka kepada pandangan awam daripada pihak-pihak kepentingan. Dan seperti mana saya katakan tadi, yang menulis dan mencatat di meja-meja di belakang ini adalah juru-cakap yang bakal berbahas di Perhimpunan Agung UMNO. Sudah tentu input-input ini penting kerana input-input ini adalah mewakili suara hati rakyat. Konvensyen yang bukan sahaja mengumpulkan ahli UMNO bahkan menemukan lebih 500 individu pelbagai latar belakang. Pandangan semua pihak diperlukan bagi membuktikan UMNO sentiasa berjuang untuk rakyat dan orang Melayu secara keseluruhannya. Konvensyen turut membincang juga memperincikan usul-usul dari bahagian-bahagian UMNO seluruh negara yang akan dibentangkan semasa Perhimpunan Agung UMNO meliputi aspek pelaksanaan dasar-dasar kerajaan yang melibatkan ekonomi, politik, agama dan pendidikan. Berhubung konvensyen itu juga, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Mustafa Mohamad memaklumkan kad laporan ekonomi Bumiputra bakal dibentang pada Persidangan Agung UMNO. Rekod berkenaan mengandungi maklumat berhubung tindakan dan usaha telah dilaksana bagi memperkasa ekonomi golongan Bumiputra yang kini sedang diselaras. Penyelarasan kini di peringkat unit peneraju agenda Bumiputra teraju. Sumbangan itu diharapkan ahli UMNO akan meneliti kad laporan itu bagi memahami perancangan dan tindakan yang diambil sekaligus mengelak persepsi kerajaan tidak melakukan yang terbaik untuk membangunkan ekonomi Bumiputra. Agenda ekonomi Bumiputra bukan sahaja menjadi agenda penting teraju dan MARA, sebaliknya setiap kementerian mempunyai agenda sendiri yang dinilai menerusi Indeks Prestasi Utama KPI. Kita perlu memberi maklumat kerana mungkin maklumat tidak mencukupi. Umpamanya berkaitan usahawan, kita ada teraju mungkin tak sampai maklumat lagi. Setiap bulan Perdana Menteri sendiri bertanggungjawab tentang perkara ini. Setiap bulan ada mesyuarat Majlis Ekonomi Putra. Dulu tak pernah ada. Ya. Jadi sekarang penjelasan cukup baik. Walaupun tidak ada Kementerian Usahawan,
Hari ini pendekatan pada pandangan saya begitu berkesan kerana diseraskan dan banyak program-program yang telah dibuat dan insya-Allah untuk Permandan Agung ini kita akan buat apa yang dipanggil Bumi Putra Report Card. Beliau mengulas saranan peserta konvensyen yang bahu peranan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Perbadanan Pembangunan Bandar UDA dikembalikan. Kerajaan memperuntukkan sebanyak 2.2 bilion ringgit setahun kepada pesawah padi bagi menyediakan pelbagai bentuk insentif dalam meningkatkan hasil pengeluaran padi. Jelas Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman, jumlah bantuan sebanyak RM2,500 bagi setiap hektar itu merangkumi bantuan benih padi, baja asas, baja yuria, racun dan bantuan membajak tanah. Jumlah itu lebih tinggi berbanding nelayan yang menerima allowance sara hidup bulanan sebanyak RM200 hingga RM300 sebulan. Memang nelayan kita beri allowance sara hidup sebanyak RM300 sebulan bagi nelayan zon A, nelayan tradisional. Dan bagi zon B dengan C, kita bagi RM250 sebulan allowance sara hidup. Tan Sri Speaker. Manakala nelayan darat RM200 sebulan. Berbanding dengan apa yang Muhammad tanya, iaitu apa yang kita beri kepada pesawah padi. Yang kita beri kepada pesawah padi tidak dalam bentuk allowance sara hidup, tetapi begitu banyak sekali kita beri kepada petani-petani padi. Kerajaan membelanjakan sebanyak 2.2 bilion setahun untuk pesawah-pesawah padi, Tan Sri Speaker, yang terdiri daripada benih padi sah sebanyak 80,000 metrik tan benih kepada 300 petani, dan setiap hektar kita bagi 140 kilogram bersamaan dengan 7 beg biasanya kita hantar kepada. Beliau menjawab soalan Wakil BN Langkawi Datuk Insinyur Nawawi Ahmad. Bagi petani padi Huma dan padi bukit di Sabah dan Sarawak, kerajaan menyediakan peruntukan RM950 sehektar merangkumi baja sebatian sebanyak 8 beg sehektar dan baja yuria cecair sebanyak 15 liter sehektar. Itu antara sebab mengapa allowance sara hidup bulanan tidak diberi kepada pengusaha padi dan hanya diberi kepada nelayan. Keadaan mereka terjejas dalam banyak hal berhubung kait dengan iklim. Apabila tengkujuh, mereka tak boleh turun ke laut untuk menangkap ikan, dan dengan sebab itu pendapatan tiada. Jadi dengan sebab itulah maka perlunya kita bantu mereka dalam bentuk allowance sara hidup. 5 Universiti Awam UA menjadi universiti rintis bagi program pelaksanaan Sistem Purata Nilai Grade Kumulatif Bersepadu ICGPA merangkumi penilaian aspek akademik dan insaniah. Program perintis yang bermula pada September lalu itu melibatkan UKM, UiTM, Universiti Malaysia Terengganu, Universiti Malaysia Kelantan dan Universiti Malaysia Pahang. Buat permulaan, hanya satu bidang pengajian dipilih dari setiap universiti. Di UKM, 100 pelajar dari Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat, manakala di UiTM pula seramai 40 pelajar daripada jurusan Sarjana Muda Kepujian Pengurusan Seni Kulineri, Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan. Universiti Malaysia Terengganu, sebuah universiti komprehensif, juga melaksanakan ICGPA untuk ijazah sarjana muda komputer dengan informatik maritime yang terdiri daripada 65 orang pelajar. Universiti Malaysia Pahang, sebuah universiti teknikal, juga melaksanakan inisiatif ini untuk sarjana muda sains komputer kejuruteraan perisian dengan kepujian, dan ini terdiri daripada 150 orang pelajar. Dan universiti yang kelima adalah Universiti Malaysia Kelantan
untuk sarjana muda sains gunaan sains kelestarian yang ada 55 orang pelajar. Beliau menjawab soalan Wakil Parit Datuk Haji Muhammad Zaim Abu Hassan. ICGPA dirangka bagi membolehkan penilaian menyeluruh merangkumi aspek kecemerlangan akademik, kokurikulum, sasiah dan sosial. Melalui sistem ICGPA dapat membantu majikan mendapatkan maklumat yang menyeluruh berkaitan akademik, kokurikulum dan nilai diri pelajar sebaik tamat pengajian. Dewan turut dimaklumkan satu pasukan petugas akan ditubuhkan bagi memastikan 2.82 juta warga emas menjalankan aktiviti penuaan secara lebih aktif. Ini selaras dengan pelancaran Pelan Tindakan Pemerkasaan Ibu Tunggal pada 22 Oktober lalu yang memfokuskan kepada usaha memperkasa ekonomi golongan itu selain meningkatkan taraf hidup dalam menjalankan fungsi sebagai ketua keluarga. Mana kita akan melaksanakan strategi yang telah pun ditetapkan iaitu penuangan aktif dan kapasiti institusi penyelidikan penuangan Malaysia Universiti Putra Malaysia akan ditingkatkan bagi menjalankan lebih banyak penyelidikan bagi menyokong penuangan aktif. Program University of the Third Age dengan izin akan diperluas untuk memberikan peluang kepada warga emas terus belajar dan memperoleh pengetahuan serta kemahiran melalui kerjasama dengan universiti, kolej komuniti dan pusat aktiviti warga emas. Di samping itu, NGO akan digalakkan melaksanakan program pembelajaran berasaskan bantuan kendiri. Kempen nasional untuk meningkatkan kesedaran sosial mengenai kesukarelawan golongan profesional yang bersara akan dilancarkan untuk menggalakkan mereka mengambil bahagian dalam aktiviti berasaskan komuniti. Kempen ini akan membolehkan mereka kekal aktif dan menyumbang pengetahuan, kemahiran serta pengalaman mereka untuk manfaat masyarakat. Jelasnya, berdasarkan Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2010, jumlah ibu tunggal di seluruh negara adalah seramai 235,240 orang. Sementara jumlah anak yatim pula seramai 150,073 orang. Kesemua mereka diberi bantuan melalui perkhidmatan yang diberikan oleh jabatan dan agensi di bawah kementerian. Antaranya program Satu Azam, bantuan geran, bantuan kanak-kanak, bantuan warga tua, program khidmat bantu di rumah dan pemberian geran kepada pertubuhan. Beliau menjawab soalan Wakil PAS Rantau Panjang Siti Zailah Muhammad Yusof yang mahukan penjelasan mengenai manfaat yang telah diterima oleh golongan tersebut. Polis Diraja Malaysia PDRM sentiasa komited membantras aktiviti penyeludupan dan salah guna dadah di Bintulu dengan meningkatkan keupayaan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Bintulu. Dewan dimaklumkan kertas perjawatan bagi 159 anggota di Balai Polis Baharu Samalaju sedang menunggu kelulusan daripada kerajaan. Jelas Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Nur Jazlan Muhammad, seorang pegawai senior berpangkat ASP akan turut ditempatkan di Balai Polis Samalaju. Di kawasan Bintulu ni, dadah yang dijual secara berluasa ni dia sebenarnya dadah merupakan dadah yang daripada kimia, ya. Dan bentuk dadah kimia ni sentiasa berubah daripada tahun ke tahun kerana dadah tersebut diolah untuk menjadi satu bahan dadah yang lebih kuat dan sebagainya. Dan ini juga menimbulkan masalah kepada pihak polis kerana pada tiap-tiap kali dadah yang baru dikeluarkan ini, ia memerlukan perubahan kepada perundangan dan sebagainya. Beliau menjawab soalan Wakil BN Bintulu Datuk Seri Tiong King Sing berhubung perancangan kementerian untuk meningkatkan rondaan dan mengetatkan penguatkuasaan polis di Bintulu bagi mengekang kes dadah yang semakin berleluasa. Ketika ini, PDRM giat mempertingkat hubungan kerjasama dengan agensi penguatkuasaan tempatan untuk berkongsi maklumat risikan secara bersepadu. Ops sarang dan ops tapis turut diadakan secara berkala di kawasan sasaran untuk membantras kegiatan penagihan dan penyalahgunaan dadah. Ini pula berkaitan pinjaman tekun nasional. Sebanyak 53,782 peminjam gagal melunaskan bayaran pinjaman mereka menyebabkan nilai tunggakan mencecah 190.9 juta ringgit. Pinjaman melibatkan pelbagai sektor perniagaan antaranya perkhidmatan, peruncitan, pertanian dan industri asas tani serta kontraktor kecil.
Dalam jawapan bertulis yang diedar dalam Dewan, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani memaklumkan sehingga September lepas, Tekun telah mengeluarkan pinjaman bernilai 3.6 bilion ringgit kepada 424,563 usahawan di seluruh negara. Sehingga kini Tekun hanya berjaya mengutip sebanyak 60.8 juta atau hampir 32% daripada jumlah tunggakan berkenaan. Peminjam tertunggak bayaran balik tegar di bawah Tekun Nasional diklasifikasikan sebagai peminjam yang gagal menjelaskan bayaran ansuran seperti yang dinyatakan dalam surat perjanjian pinjaman melebihi 24 bulan. Pertanyaan mengenainya diajukan Datuk Mansur Othman, Wakil PKR Nibong Tebal. Kerja ubah suai Kompleks Parlimen berjalan mengikut jadual dan kemajuannya kini sekitar 30% dan akan siap sepenuhnya dalam tempoh 5 tahun. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, bangunan persidangan yang membabitkan Dewan Rakyat dan Dewan Negara pula dijangka siap pada awal 2017. Itu juga blok yang lain sedang rancang dijalankan termasuk kerja MND. Cuma blok untuk bangunan 6 tingkat, bangunan baru Parlimen itu kerja-kerja piling dan sebagainya akan hanya dapat dijalankan bila habis persidangan Dewan. Maknanya bulan 1 nanti baru kerja-kerja itu dapat dilaksanakan. Sebab kita tak nak mengganggu dengan kerja berat yang agak berisiko. Kita tak nak mengganggu perjalanan Parlimen di mana ahli Parlimen, orang ramai yang datang ke Parlimen ini termasuk rakan media tidak akan terganggu tugas mereka, apatah lagi dengan bunyi bising dan sebagainya. Datuk Seri Fadilah sebelum itu melakukan tinjauan kerja-kerja pengubahsuaian di bangunan utama. Jelasnya, kerja ubahsuaian bangunan Parlimen bermula pada 2011 dengan peruntukan sebanyak 520 juta ringgit dan kompleks ini dijangka siap sepenuhnya seawal 2019. Tempoh lama diperlukan bagi mengekalkan ciri keaslian kompleks Parlimen yang dikategorikan sebagai bangunan warisan. Selepas rekod 100 meter yang berusia 17 tahun dipecahkan atlet muda dari Melaka, Badrul Hisham Manap, bekas pelari pecut negara Watson Yambek mahu atlet itu diberikan pendedahan di luar negara. Badrul berpotensi untuk menjadi raja pecut peringkat dunia jika diberi peluang berlatih dan bertanding di luar negara. Pemegang rekod acara pecut negara dengan catatan 10.30 saat, Watson Yambek berkata, catatan masa 10.29 saat yang dicipta Badrul di kejohanan sekolah ASEAN kemarin membuka mata banyak pihak. Watson menambah, Badrul mampu pergi lebih jauh dan berlari dalam catatan masa kelas dunia di bawah 10 saat atau menyaingi rekod Olimpik atau dunia jika mendapat latihan yang betul. Watson yang mencatat rekod acara pecut negara pada 1998 berkata, Badrul memerlukan latihan yang baik selain makanan tambahan sesuai untuk tubuh badannya serta jurulatih yang memahami sains sukan acara pecut. Beliau berkata pencapaian pelari muda itu akan merangsang acara balapan pada Sukan Malaysia Sukma tahun depan yang diadakan di Sarawak. Menurut Watson, 39 tahun, beliau bertemu Badrul pertama kali di Sibu pada September lalu dalam satu acara sukan dan memuji sikap rendah diri atlet remaja itu. Kejayaan pelari muda negara Badrul Hisham Abdul Manap yang memperbaharui rekod 100 meter kebangsaan turut mendapat reaksi bekas Raja Pecut Asia Tenggara 2003 Nazmizan Mohamad. Baginya ia menandakan bahawa Malaysia tidak ketandusan atlet dalam acara berkenaan. Malah Nazmizan mengingatkan Kesatuan Olahraga Malaysia KOM agar terus menyediakan program terbaik buat Badrul Hisham untuk terus berjinar. Selepas Watson Yambek, nada sama turut dilemparkan seorang lagi bekas jaguh pecut negara, Nazmizan Mohamad. Namun tanpa Nazmizan, perjalanan karier pelari berusia 18 tahun itu masih lagi jauh dan banyak kerja yang perlu dilakukan jika ingin berjaya. Apatah lagi, Malaysia bakal menjadi tuan rumah bagi Tamasya Sukan SEA 2017. Bagi saya bagus. Kita sebelum ni kita banyak yang diperkatakan kita keterusan atlet pecut. So dengan catatan 10.29 yang dilakukan oleh Badrul tu maknanya mengumpaslah, maknanya kita sebenarnya tidak ketandusan atlet untuk acara pecut ni. So, jadi saya sendiri tahniah kepada Badrul kerana membuktikan bahawa Malaysia sebenarnya tidak ketandusan atlet dalam acara pecut dan harap membuka inilah mata Persatuan Olahraga Kebangsaan Malaysia
untuk memberi lagi pendedahan kepada Badrul dan di bawah jagaan Cikgu Puak coach dia. Dan Nazmizan ditemui di Unimap Perlis. Semalam, Badrul Hisham Abdul Manap meleburkan rekod kebangsaan dalam acara 100 meter yang dipegang bekas pelari pecut negara Watson Nyambek selama 17 tahun pada kejohanan sukan Sekolah ASEAN di Brunei. Atlet kelahiran Melaka itu yang merupakan juara bertahan mencatat masa 10.29 saat bagi memedamkan rekod Watson 10.30 saat yang dicipta di kejohanan olahraga terbuka Malaysia 1998. Beralih ke perkembangan sukan Institusi Pendidikan Malaysia Sigma 2015 di Perlis. Arena olahraga membuka tirainya hari ini dengan menawarkan 15 pingat emas. Acara tumpuan 100 meter, Harif Amar, Muhammad Sobri dan Nur Aliyah Abdul Rahman masing-masing dinobatkan selaku Raja dan Ratu Pecut Kejohanan. Acara 100 meter akhir wanita, Nur Aliyah Abdul Rahman, pelari MSSM terlebih dahulu tiba di garisan penamat dengan catatan masa 12.15 saat. Ketinggalan 0.5 saat rakan sepasukan Alice Gregory, pingat perak dan gangsa Lau Kahlin dari Masum. Seterusnya 100 meter lelaki akhir dengan saingan berlangsung sengit hingga ke babak penamat. Harith Amar yang juga pemenang perak Sukan Universiti ASEAN Palembang hanya berkelebihan 0.1 saat memenangi emas. Jonathan Nyepa MSSM kedua dengan masa 10.63 saat diikuti Muhammad Nazrin Izzat Hafiz juga MSSM melengkapkan podium 10.72 saat. Ya, sekarang ni tengah conditioning je. Ini satu permulaan yang baik untuk saya untuk target kejohanan pada tahun yang hadapan. Turut menjadi tumpuan acara lompat bergalah lelaki akhir melibatkan atlet kebangsaan Iskandar Alwi. Catatan 4.80 meter sudah memadai buat atlet masum ini menggapai emas. Sekaligus memperbaharui rekod kejohanan miliknya ketika di Melaka 4 tahun lalu. Walau bagaimanapun, cubaannya di ketinggian 5 meter gagal. Iskandar yang juga pemegang rekod kebangsaan 5.20 meter berjaya mengetepikan cabaran Muhammad Nurul Haritul Faris dari Majlis Sukan Politeknik Malaysia MSPM 3.90 meter. Manakala Muhammad Khairil Zamzur Aimi MSSM gangsa dengan 3.70 meter. So okey lah sebab target pun kalau boleh nak buat 5 meter kan. Sebab kira okey juga sebab dah pecahkan rekod Sigma. So saya dalam fasa persediaan sekarang, bukan fasa kejohanan. So ni dah better lah. Lagi usaha untuk memperkasakan atlet kurang upaya, satu program bersepadu akan dibangunkan oleh Institut Sukan Negara ISN dengan kerjasama Majlis Paralimpik Malaysia MPM. Ia bagi mewujudkan hubungan perkhidmatan dan penyelidikan bagi atlet kurang upaya sebagai usaha mempersiapkan atlet menghadapi Paralimpik dan Para ASEAN tahun depan. Majlis yang diwakili oleh Ketua Pegawai Eksekutif ISN, Dato' Dr. Ramlan Abdul Aziz dan perwakilan daripada pemangku Presiden MPM, Dr. Anwar Sun, mengetengahkan matlamat utama MOU ini iaitu menggalakkan kerjasama dua hala bagi peningkatan pengetahuan serta perkembangan intelektual sukan OKU. Antara bidang kerjasama yang dijalankan ialah pelantikan ISN sebagai ahli jawatan kuasa klasifikasi MPM, pengendalian kursus, seminar berkaitan pendidikan dan pensijilan sukan OKU. Dan ini telah mencetus suatu semangat untuk mengenal pasti keperluan terperinci sebab sukan-sukan yang ditandingi di dalam dunia, the universe of Paralympic sport is a new and complex and exciting one. Daripada ini juga, perjanjian turut melibatkan latihan praktikal, peruntukan beasiswa, pengendalian program, aktiviti sukan OKU di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Majlis telah disaksikan oleh penaung Majlis Paralimpik Malaysia, Tun Jin Abdullah, serta ahli Lembaga Institut, Dr. Syamala Subramaniam. Perlombaan Merdeka Endurance Race yang seringkali diadakan pada bulan kemerdekaan pada Ogos setiap tahun kini hanya tinggal sejarah. Litar Antarabangsa Sepang SIC mengesahkan perlombaan itu diberikan nafas baharu bagi membolehkan ianya disertai lebih banyak pasukan antarabangsa. Ianya bakal dijenamakan semula sebagai Sepang 12 Hours.
Pada majlis perasmian Sepang 12 Hours ini, Liga Antarabangsa Sepang SIC mengumumkan kerjasama dengan SRO Motorsports Group bagi penganjuran perlumbaan bulan depan. Perlumbaan Sepang 12 Hours ini menggantikan perlumbaan Merdeka Endurance Race yang diadakan pada bulan Ogos setiap tahun. Pertukaran itu dibuat bagi memastikan pelumba terbaik dunia datang ke Sepang untuk menyertai perlumbaan ini. Pengurusi SIC Tan Sri Mozani Tun Mahathir dalam sidang medianya menegaskan penjenamaan semula perlu dilakukan SIC bagi menarik minat penonton dan penaja menyertai Sepang 12 Hours di masa akan datang. Penjenamaan semula itu turut bertujuan memasukkan perlumbaan ini dalam kalender sukan pemotoran dunia. Saingan tahun ini juga lebih kompetitif dengan penyertaan pasukan dari Eropah, Asia dan Australia dengan jenama Bentley, Audi, Ferrari, Lamborghini, McLaren dan Mercedes antara yang mengambil bahagian. Perlumbaan Sepang 12 Hours akan berlangsung dari 11 hingga 13 Disember depan. Yang di-Pertuan Agong, Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah hari ini berkenan mengurniakan darjah kebesaran bintang dan pingat Persekutuan tahun 2015 kepada 109 penerima. Raja Permaisuri Agong Tuanku Hajah Aminah turut berangkat ke istiadat pengurniaan itu yang berlangsung di Balairung Seri Istana Negara hari ini. Pengurniaan pingat dan darjah kebesaran ini adalah bersempena dengan sambutan ulang tahun keputeraan rasmi Seri Paduka Baginda yang disambut pada 6 Jun lalu. Seramai 39 individu menerima darjah Ahli Mangku Negara AMN manakala 46 yang lain menerima pingat Pangkuan Negara PPN. Turut menerima pingat Pangkuan Negara adalah kaki tangan RTM yang juga wartawan Seksyen Berita TV yang bertugas di Putrajaya Sahzan Fazli Zainuddin. Wanita MIC telah berjaya memainkan peranan yang besar dalam pembangunan komuniti kaum India. Ini dibuktikan antaranya menerusi peranan skuad wanita MIC yang sentiasa membantu pembangunan ekonomi, kesihatan dan sosial masyarakat India di negara ini. Menurut Isteri Perdana Menteri Datin Seri Rosmah Mansor, langkah skuad wanita MIC menubuhkan klinik perundangan dan kebangkrapan wanita MIC antaranya telah berjaya menangani ratusan isu-isu perundangan khususnya kes-kes kebangkrapan di kalangan golongan muda. Seramai 22,663 rakyat di bawah 35 tahun di negara ini telah diisytihar muflis antara tahun 2011 hingga September lalu. Pada tahun 2012 sahaja 30% wanita diisytihar muflis, 14% mewakili kaum India. Datin Seri Rosmah turut memuji langkah wanita MIC membantu golongan berkenaan sehingga pulih. Beliau berucap demikian pada majlis sambutan hari di Pawali dan perasmian klinik perundangan dan kebangkrapan wanita MIC di Ibu Negara. Hadir bersama Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. S. Subramaniam selaku Presiden MIC. Arab Saudi melakukan pelaburan besar memulihkan kembali kawasan bersejarah di Riyadh. Kerajaannya membangunkan semula rumah-rumah dan istana menyerupai binaan pada abad ke-18 dan kawasan ini diiktiraf UNESCO sebagai kawasan bersejarah dunia. Ya, visual itu mengakhiri Nasional 8 untuk malam ini. Dengan itu, Assalamualaikum. Dan salam sehati sejiwa.